Okey, apakah itu pecotan? Sekejap. Okey. So pecotan ni kan selalunya kan dia punya orang apa ni? Kamu selalu dengar kan? Kereta itu memecut. Memecut kan? Memecut. So memecut tu adalah pecotan lah, okey? Pecotan. Pecotan iaitu daripada kereta tu perlahan dia akan pergilah laju. Daripada perlahan ke laju. So kita panggil dia pecotan. Dia memecut dari dia perlahan sampailah dia ke laju. Okey, kalau niah pecutan pula. Niah pecutan macam mana? Siapa tahu? Kalau pecutan perlahan ke laju, kalau niah pecutan daripada daripada apa? Ya, daripada laju. Asalnya dia laju, lepas tu dia perlahan pula. Okey? So daripada laju ke perlahan kita panggil dia niah pecotan. Okey, so macam mana nak kira formula pecotan? Okey, formula dia adalah ni, kat sini ada perubahan laju bahagi masa ataupun dia punya formula dia. Ni, sekejap. Perubahan laju tu tahu tak apa maksud dia perubahan laju? Maksudnya adalah sekejap. Okey. Okey, pecutan formula dia perubahan laju bahagi masa. Perubahan laju maksudnya kan laju akhir tolak dengan laju awal. Okey. Laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa. Inilah dia formula dia. So dalam soalan tu kamu kena tahu yang mana satu laju akhir, yang mana satu laju awal dia. Okay, lepas tu kamu tolak and then bahagi dengan masa. Okay, contoh dia. Okay, macam ni try. Nombor satu dia suruh buat apa ni? Tentukan sama ada kereta tu mengalami pecotan ke ataupun niah pecotan. Okey, dia kata sebuah kereta bergerak dengan laju 110 km per jam. Kemudian diperlahankan kepada 100 km per jam dalam 1 minit. Maksudnya asalnya kereta tu laju 110 km per jam. Tiba-tiba dia tekan brake sikit. Dia tekan brake dia tekan brake sikit sampai jadi ni kan 100 km per jam. Bukan tekan brake dia stop pula. Dia ni lah dia adjust dia punya minyak je. Tempat nak tekan minyak tu kan. Dia adjust sikit lah, dia buat dia slow down sikit lah. Okay, sampai laju sampai dia punya dia jadi perlahan 100 km per jam. Masa dia nak adjust tu dia ambil masa dalam 1 minit. Okey, 1 minit. Okey, jadi yang mana satu laju awal? Soalan nombor 2 tak jawab lagi. Ada ke soalan nombor 2? Muka surat 84. Lah. Tak apa. Nombor 2 nanti kita buat yang tu. Buat dulu yang ni apa contoh ni kejap. Okey, so yang mana satu laju awal? 110 km per jam ke 100 km per jam? Ya. Per jam. Ya, betul. So laju awal adalah 110 km per jam. Okey, laju akhir? 100 km per jam. Okey. Jadi masa yang diambil daripada dia nak tukar 110 ke 100 ni kan dia adjust minyak kereta dia tu kan. Dia handle dengan kaki dia tu. Berapa kereta bergerak.
So masa dia ambil adalah daripada dia nak adjust 110 ke 100. Ya, satu apa? 1 minit. 1 minit. 1 minit. Okey, dia ambil masa 1 minit untuk tukar laju dia. Dia nak belajar sekali. Nak tukar laju daripada 110 ke 100. Okey, next. Nombor 2 pula. Ni sebuah kereta bermula dengan keadaan rehat. Maksud rehat? Maksudnya kereta tu dia statik. Okey. Itulah maksud dia tengah statik lah. Dia tengah statik. Dia tak bergerak. Itulah dia. Maksud dia rehat. Okey, asalnya dia statik dia rehat. Dalam keadaan rehat. Lepas tu dia tekan minyak sampailah jadi apa? Sampailah jadi dia punya laju dia tu 30 meter per saat. Masa dia nak tekan minyak tu dia ambil masa dalam 20 saat. 20 saat dia tekan minyak dia tu sampai dia jadi laju 30 meter per saat. Jadi laju awal dia berapa? Siapa tahu laju awal dia? Kalau dalam keadaan statik macam ni kan. So ni laju awal lah. So berapa laju awal dia? Ya, kosong. Betul. So laju awal dia kamu buatlah 0 meter per saat. Tu laju awal dia. Okay. Maksudnya kalau kereta tu dalam keadaan rehat, keadaan statik, dia tak ada laju kan. So laju dia kosong. 0 meter per saat. Buatlah unit dia. Okay. Laju awal. Okay, next laju akhir dia adalah 30 lah kan. 30. Dia tekan minyak sampailah jadi 30 meter per saat. So, laju akhir 30 meter per saat. Okay, masa nak tekan minyak tu dia ambil masa 20 saat. Okay, 20 saat. Jadi kan kereta ni mengalami apa? Pecotan ke nyah pecotan? Respon. Daripada statik dia tekan minyak sampai 30 meter per saat. So kereta ni mengalami? Ya, dia mengalami pecotan. Okay. Pecotan. Okay, yang tadi tu yang nombor 1 tu. Ni lupa pula nak buat ini. Dia mengalami pecotan ke nyah pecotan? Asalnya 110. Lepas tu dia perlahan kan. Dia perlahan dengan kereta dia jadi 100. So ni mengalami apa? Ya, betul. Nyah pecotan. Okey, boleh. Okey. Sekejap. Kita, okey, ni dah. Okey, ni dah masuk pengiraan soalan B ni. Sebelum kita buat pengiraan pecotan dengan nyah pecotan ni, kita buat tadi. Kalau kamu kata ni, cikgu tak buat. Cikgu lupa soalan mana? Nombor 2 Okey. Sebelum tu kita buat nombor 2 dulu lah. Okey. Dia kata sebuah kereta api bergerak dari stesen P ke stesen Q dengan laju 90 km per jam dalam masa 3 jam 40 minit. Kemudian kereta api tu berhenti di Q selama 25 minit sebelum kembali ke stesen P semula. So masa perjalanan dari stesen Q ke stesen P adalah 15 minit kurang daripada masa perjalanan dari stesen P ke Q. Hitung laju purata bagi keseluruhan perjalanan kereta api itu. So nak kira laju purata, tahu kan formula nak kira laju purata? Jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil. So kan kita tengok kereta api ni bergerak dari stesen P ke stesen Q. Dia bergerak dengan laju dia 90 km per jam. Apa maksud 90 km per jam? Maksudnya dalam masa 1 jam. Dalam masa 1 jam dia bergerak sejauh 90 km. Okey, itulah maksud dia 90 km per jam. Okey. Dia nak daripada P ke Q dia ambil masa berapa jam?
Dia ambil masa. Dia ambil masa 3 jam 40 minit. Kamu kena kira. Kalau 3 jam 40 minit, berapa kilometer dia pergi? Boleh? Sekejap. Masih pula. Saya tak boleh nak ni. Baik, Syah. Cuma nak kecilkan benda ni. Alamak. Sekejap. Okey. Cuba kira kalau 1 jam dia 1 jam kereta api tu bergerak sejauh 90 kilometer. So kalau 3 jam 40 minit. 3 jam 40 minit. Berapa kilometer dia dah gerak? Okey. Boleh buat? Sebelum tu kamu kena tukar dulu 40 minit ni. Disebabkan ini jam, ini pun kena buat jam juga. So 40 minit ni kena tukar jadi jam. 330 kilometer. Ya betul. Okey, so yang 40 minit tu macam nak tukar kepada jam. 1 jam bersamaan 60 minit. So kalau 40 minit, berapa jam? So kamu akan buat 40 darab 1, 40. Kemudian 40 bahagi 60. 40 bahagi 60 dia akan jadi berapa? Kereta lah. Okey, 40 bahagi 60 kamu akan dapat perpuluhan kan? Leceh. So kalau perpuluhan kamu jadikan dia bentuk pecahan lah. So 40 bahagi 60. Dah 40 bahagi 60. Boleh? Lepas tu ni potong-potong. So tinggal berapa? 4 bagi 6. Ni pemudahkan. Ni 2, yang ni 3. So 2/3. Jadi kat sini dia adalah 3 tambah 2/3. 3 jam. 3 jam dan juga 2/3 jam kan. So 3 tambah 2/3 berapa? 3 tambah 2/3. Dia akan jadi berapa? Ya, okey. Dia akan jadi 3 2/3 kan. 11/3. Ni darab, ni tambah. So 3 darab 3 9, 9 tambah 2 11. Okey, so dia akan jadi 11/3 jam. 11/3 jam. So barulah unit dia sama, jam. Okey, jadi kat sini 1 jam 90 kilometer. So kalau 11/3 jam, berapa kilometer? Berapa kilometer? So kat sini, kalau kamu tak tahu nak buat operasi apa, kamu ingatlah tips yang cikgu bagi tu. Bawah, darab, atas, bahagi. So kat sini 11/3 darab 90. Berapa? 11/3 darab 90. Dia akan bagi 330 kan. Kemudian 330 bahagi 1, 330 lah. Jadi jawapannya 330 km. Okey, dapat tak yang ni? Yang ni dapat? Okey, dapat Okey, jadi kita tahulah
dari stesen P ke stesen Q adalah sejauh 330 kilometer. Okey. Okey, jadi jumlah jarak dia 330 kilometer. P ke Q. Okey. Tapi kereta api ni dia daripada P ke Q, lepas tu tengok dia kata apa? Dia kata kereta api tu daripada dari stesen P ke stesen Q. Kemudian dia berhenti kan daripada P ke Q, kemudian dia berhenti kat Q. Dia berhenti kat Q 25 minit. Lepas tu dia kembali semula ke stesen P. Maksudnya kan dia pergi dan juga dia balik. Jadi berapa jumlah jarak yang dilalui pergi dan balik? Respon. Pergi dan balik. Berapa jumlah jarak dia? Pergi 330 km, balik pun 330 km. So berapa jumlah jarak? Ya, 660, okey. Jadi jumlah jarak adalah 660 km. Okey, 660 km. Okey, next kita pergi ni pula jumlah masa. Okey, jumlah masa. Tadi dia kata dari stesen P ke stesen Q dia ambil masa 3 jam 40 minit. Okey, 3 jam 40 minit. Maksudnya masa pergi 3 jam 40 minit. Jadi 3 jam 40 minit tu maksudnya berapa jam tu? 3 jam 40 minit. Tadi dah kira kan? Mana? Ni. 3 jam 40 minit maksudnya 11 per 3 jam 11 per 3 jam. Dah kira kan tadi? Jadi 11 per 3 jam. Tu pergi. Okey, lepas dah sampai Q, dia buat apa? Dah sampai Q dia dah sampai Q dia berhenti, lepas tu dia berehat Dia berhenti di Q selama 25 minit. So dia berehat tu pun kena kira juga masa dia, okey? Dia kena kira juga, kena kira sekali lah masa untuk dia berehat tu. So dia berehat 25 minit. So 25 minit tu berapa jam? Kena tukar kepada jam. 25 minit berapa jam? 1 jam 60 minit. So kalau 25 minit berapa jam? So darab bawah kita buat operasi darab, atas kita buat bahagi. Jadi 25 darab 1 25, 25 bahagi 60, so 25 per 60. Okey. So jadi pemudahkan 25 bahagi 5, 5, 60 bahagi 5, 12. So 5 per 12 jam. Okey, so kat sini dia berehat selama mana tadi? Dia berehat selama 5 per 12 jam. 5 per 12 jam. So masa rehat pun kena ambil juga. Kena kirakan sekali juga. Okey, lepas tu bila dia dah rehat selama 25 minit kan, iaitu selama 5 per 12 jam. Lepas tu dia kembali semula ke stesen P. Kali ni masa perjalanan dari stesen Q ke stesen P, dia patah balik, dia ambil masa berapa? Dia adalah 15 minit kurang daripada perjalanan dari P ke Q. Maksudnya kalau tadi masa pergi 3 jam 40 minit. Okay, 3 jam 40 minit. Masa balik 15 minit kurang daripada 3 jam 40 minit. So berapa jam sebenarnya ni? Cuba kira. Kalau pergi 3 jam 40 minit. Kalau balik 15 minit kurang daripada 3 jam 40 minit. So dia ambil masa berapa untuk patah balik? Apa benda tu? Berapa? 15 minit kurang daripada 3 jam 40 minit. Maksudnya 3 jam berapa minit tu? Okey, adik kacau. Okey. 3 jam 25 minit. Ya betul. So kamu tolak je lah kan. 20. Okey, kamu tolak je lah. Ni asalnya pergi 3 jam 40 minit.
pergi. And then bila balik 15 minit kurang. So kalau 15 minit kurang kamu tolak lah kan. Jadi $40 15 tu yang dapat berapa? 25 tu kan. 25 minit. 3 jam 25 minit. So kan masa dia balik, dia ambil masa selama 3 jam 25 minit. Okay, sekarang ni 3 jam 25 minit ni. 25 minit ni kena tukar ke jam. Cuba kira. 1 jam 60 minit. Kalau 25 minit, berapa jam? 25 darab 1, 25. Lepas tu 25 bahagi 60. Jadi dapatlah 25 per 60. 25 per 60 jam. Pemudahkan 25 per 60 berapa? Pemudahkan. 5 per 12. Ya betul. 5 per 12 jam. Okey. 5 per 12 jam. Maksudnya kat sini 3 jam tambah dengan 5 per 12 jam. Apa? 3 jam tambah 5 per 12 jam. Tekan je kalkulator. 3 tambah 5 per 12. 3 tambah 5 per 12. Dia akan bagi 3, 5 per 12 So buat ni pecahan bercampur. Kalau tak wajar berapa? 3 darab 12, 36. 36 tambah 5, 41 So 41 per 12 jam. Betul tak? 41 per 12 jam. So kat sini balik, masa nak balik dia ambil masa sebanyak 41 per 12 jam. So 41 per 12 jam. Okey, jadi jumlah masa yang diambil pergi dan balik. Okey, pergi, rehat dan balik. Berapa jumlah masa dia? Tambahkan semua. 11 per 3 tambah 5 per 12 tambah 41 per 12. Berapa? Tekan kalkulator. 7/1 per 2. Ya betul. 7/1 per 2 iaitu kalau tukar pecahan tak wajar, 7 darab 2 14. 14 tambah 1 15. So 15 per 2 kan. Jadi masa keseluruhan adalah 15 per 2. Okay. Masa keseluruhan adalah 15 per 2. So boleh tak kira laju purata dia? Kira berapa dapat laju purata dia? Tak tahu kan jumlah jarak 660 km. Jumlah masa 15 per 2 jam. Jadi tekan kalkulator. Apa mana tadi? Lari lagi. Tekan kalkulator. 660 bahagi 15 per 2. Berapa? 660 bahagi 15 per. Kita tekan per ABC per 2 sama dengan. Okey, apa jawapannya? Ya betul, 88 km per jam. Inilah jawapannya. Boleh. Sebab soalan kata dia nak jawapan dalam kilometer per jam kan. Jadi jarak dia kena kilometer. Masa tu kena dalam jam. Sebab tu cikgu tukarkan minit kepada jam dia leceh lah sikit. Sebab nak kena tukarkan minit kepada jam kan. So nanti jawapan akhir kamu akan dapat kilometer per jam. Okey. Jadi kena ingatlah. Rehat ni pun kategori apa, kena
kena ambil kira juga masa rehat dia pun kena ambil kira juga. So itulah dia laju pukul rata, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey. Okey, dah habis kan laju. Okay, kita masuk pecutan. Hai, apa cikgu? Terselang. Astagfirullahaladzim. Okey ni. Okey, so kita masuk pecutan. Cikgu dah bagikan formula nak kira pecutan. Apa formula nak kira pecutan? Laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Okey. So kat sini laju akhir berapa? Laju akhir ni 22. Okey. 22 tolak laju awal 20. 20. Okey. So unit ni kita letak kat tepi unit letak kat tepi, meter per saat macam tu. Boleh? Okey. Sebab kalau kamu nak buat macam ni 22 apa? Meter per saat kemudian tolak pula dengan apa? 20 meter per saat pun boleh juga buat macam ni. Tapi panjang kan nak tulis. So bila panjang kita sekalikan je. Jadi 22 tolak 20 letak kat tepi unit dia, meter per saat. Kemudian bahagi masa. Masa dia berapa? 5 saat. Okey, so kira dapat berapa? 22 tolak 20. Berapa 22 tolak 20? 2 kan? 2. So 2 meter per saat. Kemudian bahagikan dengan 5 saat. Apa jawapan dia? 2 bahagi 5. Ya, 0.4. So jawapannya 0.4. Okey, unit dia macam mana nak buat? Okey, kamu salin je meter per saat. Tapi disebabkan kat bawah ni pun ada saat juga. Jadi saat kuasa 2. So dia akan jadi meter per saat kuasa 2. So ni adalah unit untuk pecotan. Okey? Boleh? Kalau kamu buat 0.4 meter per saat je, yang ni salah sebab meter per saat ni bukan unit untuk pecutan. Yang ni unit untuk laju. So kalau untuk pecutan, dia mesti ada kuasa 2. Kuasa 2. So meter per saat, kuasa 2. Okay? Ataupun kilometer per jam, kuasa 2. Dia mesti kuasa 2, kuasa 2 lah. Kenapa dia kuasa 2? Cikgu boleh je ajar kenapa dia kuasa 2. Tapi takut kamu pening sebabnya kamu tak masuk lagi tajuk indeks. Tak belajar lagi kan indeks? Indeks tu masa form 3 Ke kamu nak cikgu ajar sekarang ni? Kenapa dia meter per saat kuasa 2 ni? Nak ke? Kamu nak tahu ke? Ajar sikit. Okey. Okey. Apa maksud dia? Okey. Sekarang ni kamu tengok kat sini. Meter per saat. Apa maksud meter per saat? Meter per saat tu maksudnya meter per saat lah. Okey, meter per saat. Okey. Kalau cikgu tukar bentuk indeks, dia akan jadi ni meter, kat atas meter, saat yang kat bawah ni kan, apa-apa benda kat bawah, kalau kita bawa naik atas, dia akan jadi negatif 1. Okay, contohnya macam ni saat kan, saat kat bawah ni. Okay, contohnya saat ni kuasa 1 ni. So, saatnya saat kuasa 1. So, bila kita bawa naik atas, dia akan jadi saat negatif 1. So, meter per saat tu adalah meter saat negatif 1. Faham tak? Okay, contoh lain lah. Contoh lain. Kau cikgu buat macam ni. Meter per saat kuasa 2. So, kau cikgu tukar bentuk ni, bentuk indeks. So, dia akan jadi meter. Kat atas ni meter. Bawah dia jadi apa? Yang saat kuasa 2 ni bila bawa naik atas, dia akan jadi saat negatif 2. Dia macam tu. Boleh? Macam ni, meter per saat kuasa 3. Dia akan jadi meter
Ni saat kuasa 3 bawa naik atas jadi apa? Saat negatif 3. Macam tu je. Okey. Okey. So, ni contoh lah kan. Contoh. So, kat sini meter per saat. Maksudnya meter saat negatif 1. Okey. Kemudian, meter saat negatif 1 tu pula, dia ni kan meter per saat saya dah tukar kan jadi meter saat negatif 1. So nanti kat bawah dia ni, bawah dia per dengan saat. Okey, so apa maksud dia? Yang sama mana? S dengan S kan? So dia akan jadi saat negatif 1. Per tu maksudnya bahagi bahagi dengan saat kuasa 1 saat kuasa 1. Negatif 1, saat negatif 1 bahagi dengan saat kuasa 1. Jadi kalau operasi bahagi, indeks ni kena tolak. Maksudnya negatif 1 tolak 1. Tu yang jadi saat negatif 2. Okey? Tu yang jawapan itu. Kamu salin balik yang ni meter kan? Ni meter. Lepas tu yang ni yang saat negatif 1 bahagi dengan saat 1 ni. Kan kita dah buat dah saat negatif 1 bahagi saat 1. Maksudnya indeks ni kena tolak kan. Negatif 1 kena tolak dengan 1 ni. Yang dapat negatif 2 ni. Tu yang jawapannya ni iaitu saat negatif 2. Tu yang dapat meter saat negatif 2. Lepas tu kalau nak tukar bentuk pecahan. Meter saat negatif 2 kalau tukar bentuk pecahan jadilah meter. Saat negatif 2 tu maksudnya. Ni kalau bawa ni atas kalau turun bawah jadilah saat kuasa 2. Tu yang jadi meter per saat kuasa 2. Panjang tak cerita dia. So jawapannya meter per saat kuasa 2. Ini faham tak ni? Oh faham. Okey. Tak apa sebenarnya untuk level kamu sebenarnya tak penting pun unit ni sebenarnya. Unit ni tak penting kalau dalam level matematik form 2 ni unit tak penting. Dalam form 3 pun tak penting juga. Dia tak tengok unit pun. Yang penting kamu kira nilai dia. Dia nak tengok nilai dia betul ke tak kan. 0.4 ni betul ke tak. Unit dia tak kisah. Kamu tak buat unit pun tak apa. Unit kamu salah pun tak apa. Dapat je markah. Sebenarnya unit ni penting dalam fizik Kalau fizik pentinglah unit. Unit kena betul, okey. Okey. So tu je lah. Jadi macam itulah dia punya ni. Cerita je kan. Jadi so kamu dapatlah dia punya pecotan dia 0.4 meter per saat kuasa 2. So dia mengalami pecutan ke nyah pecutan ni. Kita boleh tahu daripada nilai dia. Kalau nilai dia positif, kamu dapat nilai dia positif, itu maksudnya dia mengalami pecutan. Kan 0.4 kan positif. Tapi kalau kamu kira-kira dapat negatif, kan dapat nilai dia negatif, itu maksudnya dia mengalami nyah pecutan. Itulah beza dia. Okey. Okay, try buat nombor 2. Kamu tengok macam nombor 2 kan. Kalau dalam fizik kan, kalau misalnya unit dia, laju akhir dia kan kilometer per jam kan, laju awal kilometer per jam. Sepatutnya kan masa yang diambil tu pun kena jam juga. Unit dia kena sama. Kalau jam, jam. Tapi dalam matematik, form 2, dia tak kisah. Masa tak sama pun tak apa. Maksudnya kalau masa dia buat dalam minit pun, ambil je lah 10 minit. Tak perlu tukar kepada jam. So dia senang sikit lah kan. Okey. So unit dia akan jadi apa? Cuba try buat. Mana tadi? Okey, jadi formula nak kira pecotan. Laju akhir. Laju akhir dia 120. Tolak dengan laju awal 90 kilometer per jam. Bahagi dengan 10 minit. Masa dia 10 minit. Okey. So 120 tolak 90 berapa? 30 kan? 30 kilometer per jam. Okey. Kemudian bahagi dengan 10 minit.
10 minit MIN min. 30 bagi 10 dapat? Ya, 3. Okey, 3. Okey, sekarang ni apa unit dia? Oh, kan tadi cikgu kata tak ada unit, tak apa kan? Okey, tapi tak apalah, cikgu ajarlah sikit. Okey, kalau macam ni kan, kilometer per jam, lepas tu bahagi pula dengan yang minit ni. So, macam mana nak buat unit dia? Senang je. Caranya adalah, kamu salin je kilometer per jam. Lepas tu yang ni per kan? Per.